Melayu merupakan khazanah warisan bangsa alam Melayu Nusantara. Menghayati dan memelihara seni warisan ini merupakan tanggungjawab generasi hari ini. Usah biarkan seni warisan ini padam. Bersama saya, Puan Zarina binti Samin dari Kolej Komuniti Ledang Johor akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk Cabaran dan Keperluan Latihan Pengamal Terapi Urutan dalam Konteks Pendidikan dan Vokasional. Izinkan saya membuat sedikit pengenalan tentang latar belakang kajian. Seperti mana yang kita sudah sedia maklum, Kolej Komuniti merupakan hak pembelajaran sepanjang hayat kepada masyarakat dan komuniti setempat. Seperti kolej-kolej komuniti yang lain, Kolej Komuniti Ledang menawarkan pelbagai kursus dalam bidang kemahiran. Salah satunya ialah bidang urutan. Di sini kami mempunyai ramai alumni dalam bidang urutan. Di Kolej Komuniti Ledang, kami mempunyai sebuah spa yang diberi nama Spa Gayangan. Di Spa Gayangan, para peserta boleh mengikuti kursus dalam bidang urutan dengan yuran yang amat berpatutan, iaitu dalam sekitar RM5 ke RM85. Selain menawarkan kursus urutan, apa yang menarik di Spa Gayangan ialah kami menawarkan konsultasi dalam bidang SKM dan DKM. Selain itu juga, kursus yang dijalankan secara amali dan teori. Ini adalah modul-modul yang dijalankan di Spa Gayangan. Di sebelah kiri saya adalah modul rawatan berbantan. Yang kedua, persediaan kerjaya confinement lady, postnatal, prenatal dan rawatan tombong. Ini adalah di antara kursus-kursus yang dijalankan di Spa Gayangan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, ini sebenarnya mengarah kepada sebuah kerjaya confinement lady ataupun pengamal terapi lah dalam bidang urutan. Objektif kajian saya ialah hendak mengetahui mengenal pasti cabaran alumni KKLJ dalam bidang urutan sepanjang fasa pandemik. Objektif yang kedua ialah kami ingin mengenal pasti apakah cadangan program yang boleh dilakukan sesuai selepas fasa pandemik. Persoalan kajian saya, apakah cabaran alumni Kolej Komuniti Ledang dalam bidang urutan sepanjang fasa pandemik? Kedua, apakah cadangan program yang boleh dilakukan semasa fasa pandemik, selepas fasa pandemik? Tuan-tuan dan puan-puan, tiada catatan bertulis ditemui berkenaan urutan tradisional Melayu. Kepercayaan bahawa ilmu ini adalah rahsia dan hanya keturunan urut saja yang mampu mewarisi kerjaya turun-temurun ini telah menyebabkan impak yang besar dalam proses perkembangan ilmu. Di sini saya bawakan beberapa sorotan kajian yang terdahulu. Yang pertama, kita boleh lihat kajian daripada Nik Muhammad Syafiquddin 2017. Menurut beliau, kepelbagaian kaedah urutan berlainan mengikut bangsa dan budaya sebenarnya melambangkan kekayaan khazanah bidang ilmu urutan. Yang kedua adalah kajian daripada Faithul Khair et al. 2014. Beliau menyatakan ramai pengkaji yang menjalankan kajian dalam bidang urutan, tetapi kajian yang dijalankan cuma menyentuh tentang keberkesanan, jenis-jenis urutan, bahan-bahan yang digunakan, namun tidak memfokus kepada aspek penerimaan, nilai komersial dan kerjaya tentang urutan. Metodologi kajian saya ialah kajian ini berbentuk kajian kualitatif. Seramai 4 orang peserta alumni Kolej Komuniti Ledang yang terlibat dalam kajian ini. Kajian ini menjalankan kaedah tembual dan analisis dokumen. Secara khususnya kami membincangkan tema yang muncul hasil daripada tembual tersebut. Peserta kajian adalah pengajar sambilan di Kolej Komuniti Ledang Johor, mesti mempunyai syarikat sendiri, mempunyai pengalaman lebih 10 tahun dalam bidang urutan, mempunyai CJ Kemahiran Malaysia dan sedang mengikuti program DKM, PPT, urutan terapi dan penjagaan di bawah bimbingan Kolej Komuniti Ledang. Jika kita lihat, terdapat dua sebenarnya perbincangan yang akan saya terangkan di dalam kajian ini. Berdasarkan soalan kami, apakah masalah yang dihadapi oleh pengamal terapi sepanjang pandemik COVID-19 berlaku? Kami telah mengesan 3 tema yang muncul dalam hasil kajian tersebut. Yang pertama berkaitan dengan kewangan ataupun pendapatan lah. Yang kedua berkaitan dengan pemahaman norma baharu. Yang ketiga berkenaan dengan sewaan. Rata-rata responden menyatakan bukan sahaja urutan sebenarnya,
pelbagai bidang lain mengalami masalah pendapatan yang terjejas sepanjang pandemik, kita pun sedia maklum. Tapi khususnya di sini adalah berkaitan dengan kewangan dan masalah pendapatan. Ini merujuk kepada sebelum ini pengamal terapi adalah orang yang terlibat dalam bidang urutan, tetapi apabila berlakunya pandemik, pengenalan norma baharu telah menyebabkan kumpulan ini tidak dapat meneruskan beroperasi lah. Pada 1 Oktober yang lalu baru kita dapat kebenaran daripada kerajaan Malaysia untuk beroperasi. Jadi sepanjang pandemik inilah kewangan menjadi punca utama, di mana kewangan ini juga dikaitkan dengan sewaan dan juga pelbagai lagi komitmen yang perlu dibayar lah. Di sini sewaan tu melibatkan kepada pembayaran permis yang disewa sepanjang pandemik, sewaan-sewaan lain, termasuk juga mungkin ada beberapa permis yang tidak mengurangkan harga sewaan sewaktu fasa pandemik. Selain daripada itu, berkaitan dengan pemahaman norma baharu dari segi pengamal urutan dan juga pelanggan, di mana pengamal urutan perlu patuh pada SOP yang telah ditetapkan, membuat sanitize, menggunakan face mask, dan di sini berlakunya peningkatan harga servis, dan di pihak pelanggan pula mungkin mereka tidak bersetuju ataupun kurang bermampuan. Harga servis mungkin dulu urutan RM30 sekarang dah naik RM40 sebab pengamal terpaksa menggunakan bahan-bahan tambahan lah seperti face mask, pakai buang untuk satu customer dan juga perlu sanitize barang-barang yang digunakan dalam bidang urutan. Perbincangan saya yang kedua ialah, apakah pendapat tuan-puan perkara yang boleh dilakukan oleh Kolej Komiti Ledang untuk membantu pengamal terapi bekerja selepas pandemik COVID-19? Di sini kita dapat melihat ada beberapa perkara yang saya fikir menariklah untuk kami di sini membuat perstrukturan semula tentang kursus-kursus yang perlu kami jalankan selepas fasa pandemik. Yang pertama, kursus pembangunan modal insan. Yang kedua, pengendalian kursus atas talian. Ketiga, penulisan e-book. Keempat, produk kesihatan. Kelima, perniagaan makanan, menu berpantang, eat clean, package diet dan package clean package. Di sini sebenarnya kalau saya kelaskan terbahagi kepada 4. Ia merujuk kepada kalau pembangunan khusus pembangunan bulan insan ni mungkin dia lebih merujuk kepada motivasi apa yang pengamal terapi urutan ni perlu, motivasi semulalah untuk meneruskan kerjaya selepas fasa pandemik, untuk membangkitkan semula semangat ataupun motivasi dirilah. Okey, kalau kursus pengendalian atas talian ni sebenarnya kita merujuk kepada akan datang. Mungkin kita dah lihat urutan ni sebenarnya adalah aktiviti bersentuhan, di mana ada pertemuan antara tukang urut dan pelanggan. Tapi kalau pengendalian kursus atas talian ni mungkin kita boleh ajar cara-cara ringkaslah kepada pengamal untuk mengendalikan kursus-kursus atas talian. Contohnya mengurangkan stres, cara urutan stres yang bila pelanggan tengok dia boleh cuba, boleh buatlah sendiri berdasarkan bimbingan di atas talian. Kedua, penulisan e-books. Mungkin kita telah melalui fasa yang panjang dan mungkin untuk jangkaan masa depan bagi urutan ni khazanah yang luas dan sesiapa sahaja dan mempunyai ilmu yang berbeza dari segi pemahaman. Jadi penulisan berkenaan dengan urutan, pengurusan stres, perawatan berpantang sebenarnya mempunyai market yang baik pada masa hadapan berdasarkan tinjauan ringkaslah. Kami sebenarnya bila kita lihat penulisan ni membantu untuk masyarakat mungkin perlu berarah kepada atas talian, bukan lagi melihat pada buku fizikal, di mana kita boleh marketkan atau jual semulalah kita punya pengalaman tu dalam bentuk tulisan. Kedua, penjualan produk kesihatan. Dan ketiga, ini ialah berkaitan dengan keempat, maafkan saya, berkaitan dengan perniagaan makanan. Kalau yang di sini pihak Kolej Komiti Ledang mungkin boleh membantu dari segi kursus-kursus berkaitan dengan
makanan penjagaan berpantang, sebab kita mempunyai bingkil masakan yang boleh digunakan. Selain daripada itu, kita juga mempunyai makmal-makmal komputer yang boleh kita bantu para pengamal perubatan, maksud saya pengamal urutan ini untuk belajar mengendalikan komputer berdasarkan kursus-kursus yang hendak dilaksanakan, sebab fasiliti di Kolej Komuniti Ledang adalah lengkap. Berdasarkan kajian ini, saya dapat rumuskan seni urutan tradisional Melayu merupakan warisan bangsa kita yang perlu dipertahankan seiring dengan zaman. Terdapat pelbagai masalah yang dihadapi oleh pengamal terapi sepanjang pandemik berlangsung. Selain itu, terdapat cadangan penambahbaikan khusus urutan pada masa hadapan, memberi gambaran baharu kepada pihak yang berkepentingan dalam usaha menambah baik perkhidmatan.